Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, selamat bekerja bagi yang bekerja. Terima kasih kerana masih lagi sanggup bersama dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih kepada yang menonton daripada pelbagai tempat, pelbagai segenap lapisan tempat masyarakat dan kawasan. Mohon maaf kerana kelewatan saya berlive pada malam ini kerana tadi baru laundry baju. Dan dalam masa yang sama saya ada meeting juga Zoom tadi kan, meeting Zoom. Jadi bila ada meeting tu kita tak dapat nak buat live. Sepatutnya saya plan nak buat live pukul 9 tadi untuk Bahasa Sarawak. Tapi Bahasa Sarawak tak sempat kita nak buat live, alhamdulillah. So tak sempat nak buat live, jadi kita terus kepada rancangan ini, iaitu bahasa Malaysia. Dan kita bermula agak lewat sedikit hari ini. Minta maaf, saya mohon maaf kalau sekiranya agak terlewat. Kirim salam kepada semua. Semoga dapat sampaikan kepada rakan-rakan, sebarkan insya-Allah. Salam reformasi Said Yo, Agustin Lomen dari Ranau. Terima kasih Agustin. Dari Beaufort Malik Ang. Terima kasih kepada semua. Selamat malam Patman Nazan Mazlan dari Kelang. Salam reformasi Rahimi Rami Mior, salam reformasi kepada semua. Lambat Is, lambat. Ini macam mana kita ada kerja sikit terima kasih. Sedap makan Maggi Cup. Salam. Makan Maggi Cup kita malam ni. Dan iklan Maggi sekejap. Ini je lah. Santapan rohani pula, santapan fizikal kita malam ni. Terima kasih Don On dan juga kawan-kawan yang lain yang masih menonton kita, insya-Allah. Terima kasih Pak Manadhan Salamutu dari KL when the bill reach me. Komen sikit, tak komen apalah. Itu tahap Menteri UMNO, dia punya English memang macam tu lah. Najib tu boleh kira, boleh cara lagi buat kata orang Kelantan kan. Boleh cara lagi lah, tapi nak buat macam mana kan. Kalau salam rumah sejahtera. Nama saya Guru Sami. Terima kasih Guru Sami, Guru Prema, Guru Sami, terima kasih. Nur Zihan, orang sibuk nak lawan COVID. Lawanlah, tak ada masalah orang nak lawan COVID. Tak mestinya kita lawan COVID ni, negara ni terus nak put at halt. Kan? Politik tetap berjalan, ekonomi tetap berjalan, rakyat tetap nak cari makan. Sukumaran Esraman, terima kasih Sukumaran. Malam ini insya-Allah kita tak pilot bercerita panjang, tetapi kita merungkaikan beberapa soalan yang saya bawa malam tadi berkenaan dengan politik negara. Terutama apabila saya membuat satu naratif bahawa ada kemungkinan kita kena faham daripada segi salo-galo. Orang kata apa? Salo-galo dan kaedah untuk kita melihat neraca, tata cara kerja politik. Dan kalau kita faham logik sesuatu perkara, maka kita boleh membuat satu analisa, anggapan dan andaian. Saya tak kata anggapan dan andaian saya ini adalah sesuatu yang benar dan sah kerana saya bukan Tuhan. Macam saya selalu kata, saya bukan Tuhan. Dan setiap perkara ini dia boleh berbeza mengikut tempat, masa dan keadaan. Mungkin benda yang kita cerita sebulan lepas, bukan kata sebulan lepas, minggu lepas, mungkin berbeza dengan apa yang berlaku pada hari ini. So, keadaan itu berubah mengikut apa yang orang itu bawa dan orang itu ubahkan. Jadi kalau kita tengok daripada aspek politik yang ada sekarang ini, saya kata semalam bahawa terdapat satu perancangan khusus, di mana berlaku akan cubaan untuk kuditat di dalam UMNO. Sekarang ini sedang cuba untuk dilakukan oleh Puan Azmin, Hishamuddin dan Mahathir. Dan kuditat di dalam UMNO sedang dilakukan oleh Azmin, Hishamuddin dan juga Tun Mahathir. Kan? Kuditat ini mereka atau rampasan kuasa ini akan dilakukan dengan cara mereka memasukkan pimpinan-pimpinan UMNO seperti Zahid dan juga Najib ke dalam penjara. Namun begitu, dalam formula ini, mereka memerlukan Muhyiddin untuk memainkan peranan. So, sekarang ini Muhyiddin di dalam dilema. Dilemanya adalah, sekiranya dia menyebelahi Hishamuddin Azmi dan sewaktu dengannya, maka karier politiknya panjang. Tetapi tidak bermakna dia boleh selamat. Karier politiknya mungkin panjang, tetapi tidak bermakna dia boleh selamat. Kenapa saya kata demikian? Kerana dia bermain dengan 3 jenis manusia. Okey, Tolak Hishamuddin, dia bermain dengan game dengan Azmi dan main dengan Mahathir yang memang dikenali sebagai perosak parti. Kita tahu Mahathir ni perosak parti for so long.
Kita tahu Azmi ni perosak parti for so long. Kita tahu macam mana Azmi ni adalah anak didik kepada Mahathir. Dan dia dididik dengan baik untuk merosakkan parti. He was very good dalam merosakkan Parti Keadilan Rakyat, tetapi dia gagal apabila cubaan itu dipatahkan oleh saudara Rafizi Ramli, dan akhirnya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, kita dapati bahawa usaha itu gagal apabila dia membawa rakan-rakannya keluar daripada parti, tetapi tidak berjaya untuk membawa seluruh orang-orang di dalam PKR, merosakkan betul PKR itu, tidak berjaya. Kalau kita tengok dalam keadaan yang ada sekarang ini, kegagalan mereka melakukan cubaan untuk menghancurkan PKR itu telah gagal. Cubaan Azmin menghancurkan Parti Keadilan Rakyat itu telah gagal. Dan kegagalan ini adalah tidak seperti yang dijangka dan disangkakan oleh Mahathir. Dia menjangkakan bahawa Parti Keadilan Rakyat akan gagal, akan hancur di bawah Azmin. Diingatkan bahawa Azmin ini mempunyai rangkaian yang besar, mempunyai orang yang ramai untuk mereka nak melompat. Malah sampai sekarang Amiruddin, Menteri Besar Negeri Selangor sendiri pun masih lagi 2-3 dalam berkira-kira sama ada nak lompat ke tidak. Dan yang terbaru kalau kita tengok sekarang ni, terdapat usaha untuk menjatuhkan kerajaan Negeri Selangor bukan daripada orang luar, tetapi daripada dalam Parti Keadilan Rakyat dan tetapi pimpinan Negeri Selangor itu sendiri yang sekarang ini dikuasai oleh Amiruddin. Dan sekiranya parti tidak dapat membuat apa-apa, berkemungkinan perkara ini akan berjaya. Kita kena ingat, kehancuran sesuatu parti itu selalunya bukan berlaku daripada luar. Rom itu roboh bukan daripada serangan musuh-musuh daripada luar, tetapi Rom itu roboh kerana daripada kehancuran daripada dalam Rom itu sendiri. Sebab itu orang kata Rom dibina 100 hari tapi musnah dalam masa 1 malam. Kerana apa? Kemusnahan itu berlaku daripada dalam Rom itu sendiri. That is why it is essential untuk kartel-kartel masih kekal di dalam Sarawak, kartel-kartel masih kekal di dalam Selangor, kartel-kartel masih kekal di dalam negeri-negeri yang ada sekarang ini untuk memastikan kerosakan-kerosakan itu terus berlaku. Dan sekiranya parti tidak mengambil tindakan untuk menghapuskan, membuang kartel-kartel ini, maka saya minta maaf kalau saya katakan parti tidak akan dapat. Bukan dia tidak akan dapat bertahan lama, tetapi usaha untuk nak melakukan reform, untuk membuat parti ke arah parti reform yang lebih baik itu akan mengambil masa yang lebih lama. Kami akan ada sentiasa di sini dan kami akan sentiasa melawan. Hari ini pun saya melawan, hari pun saya kena lagi, tak apa, saya tak kisah. Kita lawan, tetap lawan. Kita sebab kita lawan, tetap lawan. Nampak macam mana? Itu dah nature kita kan. Lawan, tetap lawan. Kenapa muka saya nampak besar ini? So hari ni nak ada kamera baru sikit. Jadi dia nampak agak besar. Okey lah. Nampak agak elok sikit kan? Alright. Okey, so dalam keadaan yang ada sekarang ini, kalau kita tengok politik yang berlaku sekarang ini, kita kena faham situasi yang dihadapi oleh Azmin. Saya sebutkan naratif semalam bahawa ke mana Azmin selepas ini nak pergi kan. Azmin hendak ke depan dia tak boleh, hendak ke undur ke belakang dia tak boleh. Zuraidah nak ke depan dia tak boleh, nak undur ke belakang dia tak boleh. Cita-citanya besar, dia nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Malah budak-budak bawahan dia asyik kata Azmin akan jadi PM, Azmin akan jadi PM. Dan mereka berkata perkara ini sejak semasa PKR lagi. Jangan kata sekarang, semasa PKR lagi, semasa dia berada dalam Parti Keadilan Rakyat sendiri itu lagi, mereka sudah mencanangkan bahawa Azmin Ali akan jadi PM. Azmin Ali akan jadi PM. Malah kalau kita tengok ramai calon-calon yang bukan calon-calon, ahli-ahli parti yang melompat dahulu, semuanya mencanangkan bahawa Azmin akan jadi PM. So bagaimana Azmin dan Mahathir hendak meneruskan legasi Azmin hendak menjadi PM ini, Perdana Menteri ini? Bagaimana? Caranya mudah sahaja. Satu saja cara, iaitu kuasai UMNO. Tuan-tuan dan puan kena ingat, tak lama lagi utusan Malaysia akan bermula. Utusan Malaysia tak lama lagi akan start. Utusan Malaysia akan comeback. Dia akan buat satu comeback. Dan sedengar saya, apa yang saya dengar, utusan Malaysia sekarang ini telah dibeli oleh seorang tycoon Melayu yang kita semua pun kenal, kita semua pun tahu. Dan dalam usaha nak bawa utusan Malaysia itu comeback. Dan tycoon itu membeli atas arahan Mahathir. Kenapa pentingnya utusan Malaysia? Suka atau tidak kita kepada utusan Malaysia ni, dia masih ada jaringan followers dia. Dia masih ada jaringan orang-orang yang melihat. Dan yang paling penting dalam peperangan sebenarnya adalah media.
propaganda. Propaganda ini adalah satu medium yang sangat penting dalam mana-mana peperangan sekalipun. Dalam mana-mana peperangan sekalipun, daripada zaman-zaman dinasti-dinasti dahulu sehinggalah ke zaman perang dunia, sehinggalah sekarang, propaganda ini sangat penting. Jadi sangat penting bagi kita nak meningkatkan, bagi musuh hendak meningkatkan daripada aspek propaganda mereka bagi menghadapi perang yang akan mereka hadapi tidak lama lagi. So perang itu bukan setakat kena menghadapi peperangan melawan Pakatan Rakyat, melawan Pakatan Harapan, melawan Parti Keadilan Rakyat, melawan DAP, melawan Amanah. Bukan setakat itu. Tetapi peperangan itu juga dalam membuang naratif bahawa Azmin ini pengkhianat. Itu merupakan satu naratif yang perlu dibuang. Sebab itu tugas Mahathir adalah memecah belahkan Pakatan Harapan. Diwujudlah Pakatan Harapan Plus. Diwujudlah rundingan kononnya tak nak Anwar, nak Mahathir, tak nak Mahathir, nak Syafiq Abdal. Diwujudlah satu naratif cerita-cerita itu, dan mereka semisal Khalid Samad, semisal Tan Tun Lok termakan dengan dakwah ini. Ada juga pengikut-pengikut dia termakan dengan dakwah ini dengan mengatakan, oh itu adalah option kedua kita ambil. Itu cerita itu yang kita tahu. Tetapi objektif utamanya has never been about appointing dia jadi Perdana Menteri. Mahathir tahu dia tak ada majoriti. Ya? Dan dia tahu Anwar pun tak ada majoriti. Dan Anwar mengakui bahawa dia tak ada majoriti. Tetapi Anwar tak ada majoriti, Mahathir pun tak pernah ada majoriti. Kalau ada, buktikan. Saya daripada hari itu saya cakap. Kalau ada, buktikan. Sampai sekarang tak ada siapa boleh buktikan bahawa Mahathir ada majoriti. Hanya kerana cakap dia kata dia ada majoriti tidak bermakna dia ada majoriti. Ada orang kata, oh nanti orang bersatu yang akan sokong Mahathir. Siapa? Dua orang bersatu yang kononnya nak lompat pergi Mahathir, jumpa Mahathir di pejabat beliau, akhirnya pusing balik. Siapa yang dikatakan penyokong Mahathir tersebut? Tidak ada sebenarnya. Itu semua hal permainan yang mereka sekarang ini nak buat untuk menguji beberapa perkara, beberapa benda. Dia macam kita memancing lah. Kalau kita pergi memancing, kita nak test dulu water tu, kita casting. So kita tengok siapa yang menyambar. So itu umpan-umpan, dia nak tengok siapa yang menyambar. So dalam keadaan yang ada sekarang ini, kita kena faham situasi yang berlaku. Dalam situasi yang berlaku sekarang ini, persoalan paling utama yang hendak ditanyakan, yang hendak dihadapi oleh negara kita sekarang ini, terutama Mufakat Nasional, Perikatan Nasional / Barisan Nasional, kita pun tak tahu apa nasional dia orang ni. Persoalan siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri selepas PRU ke-15. Bagi Parti Pakatan Harapan, jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim calon yang sesuai dan calon satu-satunya calon. Tidak ada nama macam lain. Malah hari ini Pakatan Harapan telah membuat resolusi bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah calon Perdana Menteri, tidak ada kompromi. Sudah membuat satu resolusi, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah calon Perdana Menteri tanpa kompromi. Senang, tuntas, jelas. Persoalan kita adalah kepada mereka, siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri sekiranya PN, MN, BN, tak kisah yang mana satu menang sekarang ini. Siapa yang bakal dijadikan Perdana Menteri? Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Zahid Hamidi, Najib Tun Razak, Hishamuddin Tun Hussein On, Mahathir Mohamad. Siapa di kalangan mereka yang hendak dilantik menjadi Perdana Menteri? Oh, kenapa sibuk sangat nak dilantik jadi Perdana Menteri? Sukati dia lah nak lantik jadi Perdana Menteri. Persoalan Perdana Menteri itu, kalau kita track back, dia akan merungkaikan kepada soalan siapa akan koman kerusi paling besar. Saya dah sebut banyak kali benda ni. Sebelum penganalisa lain sebut, saya dah sebut. Bersatu Parti Melayu Islam, PAS Parti Melayu Islam, UMNO Parti Melayu Islam. Kalau sekira ketiga-tiganya hendak bertanding sekarang ini, mereka hendak bertanding di mana, di atas kerusi mana, dan rundingannya bagaimana? Dan sekiranya mereka hendak meletak kerusi, kalau mereka nak Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, kemungkinan Muhyiddin akan minta kerusi yang lebih besar. Kalau mereka nak UMNO menjadi Perdana Menteri, UMNO akan minta kerusi yang lebih besar. PAS pun tak nak bercita-cita jadi Perdana Menteri. Dia pun nak kena demand kerusi yang besar. Jadi sekarang ini, dalam keadaan kerusi-kerusi yang sekarang dibagi, lebih kurang 80-90 kerusi Melayu majoriti. Siapa di antara tiga ni, dulu kalau kerusi ni, dia tak ada masalah. Dulu Melayu, UMNO. China, MCA. India, MIC. Senang. Pembahagian itu mudah. Kalau agak mix sikit gerakan kat Penang.
mudah. Dia punya cerita, dia punya pembahagian, dia punya naratif, mudah. Sekarang ini, naratifnya agak susah. Persoalannya agak susah. UMNO sekarang ini demand bahawa kerusi-kerusi itu diberikan kepada UMNO. Hanya 15 kerusi diberikan kepada Bersatu. Itu pun atas courtesy. Bagi PAS, dia tak ada masalah. Tetapi dia nak demand lebih. Okey, dia kata, kita nak kerusi DUN banyak. Sekarang ini DUN memang dia DUN banyak. Di Kedah pun DUN dia, di Perlis pun PAS, di jajaran Melayu lah, Kedah, Perlis, Terengganu dan juga Kelantan adalah negeri-negeri PAS. Itu bukan menjadi persoalan yang utama. Tapi bagaimana pula negeri-negeri yang mix? Kalau kita tengok seperti Johor, seperti Melaka, kalau kita tengok seperti Selangor sendiri. Negeri di mana Selangor ini adalah negeri yang menjadi rebutan kepada semua parti, terutama mereka-mereka yang memerlukan dana. Negeri Kedah, antara negeri yang paling miskin di Malaysia. Bagi mereka tak adalah nak pandang sangat Kedah. Tetapi di Selangor adalah satu rebutan. PAS takkan tak nak bertanding di Selangor. Takkan tak nak jadi ESCO. Dalam keadaan keputusan yang lepas, keputusan PAS sangat teruk. UMNO sangat teruk. Mereka nak bertanding sekarang ini. Jadi sebab itu saya kata, dia kena main dua barrel. Dia punya permainan dua barrel. Pertama, barrelnya adalah memastikan dia dapat satu parti seperti UMNO. Azmin, Hishamuddin, Mahathir ni dapat UMNO. Dalam masa sama, tugas Mahathir adalah memporak-perandakan Pakatan Harapan. Kerana mereka tidak boleh menghadapi pilihan raya dalam keadaan musuh mereka bersatu. Dan mereka tidak bersatu. Itu menjadi masalah. Itu saya kata, menang belum tentu menang, kalah belum tentu kalah. Menang belum tentu menang, kalah belum tentu kalah. Maksudnya apa? Menang kamu, betul, kamu memegang kerajaan, kamu jadi Perdana Menteri, kamu jadi menteri, kamu jadi pengurusi JLC. Belum tentu kamu menang kerana kamu berpecah belah, hati kamu dicarik-carikkan, hati kamu sentiasa mencurigai di antara kawan-kawan kamu sendiri. Menang belum tentu menang, kalah belum tentu kalah. Kalah, betul, kita jatuh dalam peristiwa Sheraton. Tetapi sekarang ini disebabkan oleh keteguhan Parti Keadilan Rakyat dan juga keteguhan Pakatan Harapan dalam menghadapi musuh dan pengkhianat dalam pengkhianat nasional ini, kita dapat sokongan rakyat dan rakyat mula melihat kesungguhan Parti Keadilan Rakyat, DAP dan Amanah ini untuk membangunkan negara. Sebab itu dalam politik sekarang ini, yang kuat adalah mereka yang bersatu. Yang kuat belum tentu mereka yang memegang kerajaan. Kerana kerajaan yang dipegang itu berdasarkan kepada tampuk pengkhianatan. Ada orang kata bahawa sebenarnya Muhyiddin ni sebenarnya tak ada majoriti. Saya katakan Muhyiddin ada majoriti. Okey? Saya katakan Muhyiddin ada majoriti. Walaupun tak banyak, 2 kerusi, 3 kerusi majoriti, tetapi dia ada majoriti. Isunya memang dia ada majoriti, tetapi adakah majoriti ini bersatu hati? Adakah majoriti ini boleh sepakat? Adakah majoriti ini boleh duduk semeja dan mengatakan, yes, ini yang kami nak, yes, itu yang kamu nak, yes, itu yang kami tak nak. Bolehkah mereka duduk sedemikian? Dalam kes, tak payah kes pembagian kerusi lah. Kalau kita tengok kes pembagian JLC itu pun, masih ramai lagi ahli-ahli UMNO yang tak puas hati. Masih ramai lagi, sehingga hari ini Syahrudin ke nama dia, saya tengok. Dilantik, sedangkan dia masih lagi mempunyai skandal, mempunyai isu di mahkamah. Telah pun dilantik. Hanya kerana apa? Hanya kerana dia telah melakukan sesuatu. Kalau kita tengok dekat sini, Syahbudin, adun DAP itu merujuk kenyataan Syahbudin yang mencadangkan agar seorang wanita berkahwin dengan perogolnya. PN dikritik atas pelantikan Syahbudin sebagai timbalan menteri. Kerajaan Perkhidmatan Nasional dihujani kritikan berikutan pelantikan ahli Parlimen Tasik Gelugor, Syahbudin Yahya sebagai timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sedangkan kalau kita tengok, beliau masih lagi berdepan saman dari Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda, di mana beliau juga bekas pengurusinya. So kalau kita tengok, semua dalam keadaan nak meminta jawatan. Tidak ada kesatuan hati di kalangan mereka ini menyebabkan satu masalah yang besar nanti yang dihadapi. Ada orang kata, alah tak kisahlah mereka bersatu hati atau tidak. So long PAS dan UMNO itu bersatu, dia boleh menang. Dia kata contoh paling mudah baru-baru ini, Tasik Chini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, Tasik Chini itu bukanlah satu penanda untuk kita nak menandakan bahawa inilah cara UMNO dan PAS UMNO dan PAS bergabung, maka boleh menang. Sebab kawasan itu, tanpa UMNO dan PAS bergabung pun dah menang.
Tetapi kalau kita buat analisa, gabungan UMNO dan PAS sepatutnya dia dapat lebih daripada apa yang dapat sekarang. Tetapi ada di antara orang PAS atau orang UMNO yang tidak menyokong ahli tersebut, sebaliknya menyokong Patut Pemangkang. Sehingga kan bebas dapat 1,000 lebih undi. 1,500 undi kalau kita tengok. Dan itu bukannya test untuk mengatakan bahawa, kita tengok sekarang ini, bahawa rakyat menerima UMNO dan PAS punya gabungan kerana BN menang. Pertama, kawasan itu kawasan Najib. Kedua kawasan itu adalah secara sebelum ininya adalah milik Barisan Nasional. Jadi itu bukan menjadi satu kayu ukur kepada kita mengatakan bahawa PAS dan UMNO boleh diterima dan kalau mereka bergabung maka habislah kita. Yang Rafizi kata suatu masa dahulu kalau PAS dan UMNO bergabung maka mereka akan menang. Itu dalam keadaan dulu. Kita kena faham pada PRU ke-14. Kerana pada masa itu tidak berlaku pengkhianatan. Kerana pada masa itu orang masih kuat lagi dengan Barisan Nasional. Sekarang ini kalau kita tengok dalam kalangan Barisan Nasional itu sendiri, dalam kalangan PN itu sendiri, ramai rakyat masih lagi berkira-kira sama ada mereka nak meneruskan atau tidak menyokong Perikatan Nasional atau Barisan Nasional atau Muafakat Nasional, yang mana mereka sendiri pun tak finalize lagi. Sekarang ni apa dia orang sebenarnya? PN ke, BN ke, MN ke, yang mana satu? Dan bila mereka menjadi Perdana Menteri lagi, katalah ditakdirkan mereka menang, na'udzubillah min zalik, katakanlah ditakdirkan mereka menang. Persoalan seterusnya adalah siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Sebelum ini saya pernah tanya, takkan Hadi, akhirnya Muhyiddin yang jadi Perdana Menteri. Muhyiddin yang jadi Perdana Menteri. Okey, good. Masa itu mereka tidak ada calon lain, sepatutnya Mahathir jadi Perdana Menteri. Tapi sebab Mahathir menolak jawatan untuk jadi Perdana Menteri, maka mereka kena cari Perdana Menteri dan mereka tak nak melantik daripada kalangan orang UMNO. Maka dilantiklah daripada kalangan orang Bersatu dan akhirnya Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Isu utama sekarang ini adalah Muhyiddin dah jadi Perdana Menteri. Okey, dia dah terbukti bahawa dia dah jadi Perdana Menteri, banyak kelemahan-kelemahan dan benda yang dia tidak boleh lakukan. Antaranya adalah dia tidak boleh untuk membebaskan Azmin dan juga tidak boleh membebaskan Zahid Hamidi dan juga Najib. Kita tengoklah bulan 7 ni. Sama ada dia boleh membebaskan atau tidak. Najib dan juga Zahid. Okeylah, dia bagilah courtesy call. Dia bagilah anak tiri Najib itu dibebaskan dengan deal itu dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok dalam keadaan sekarang, mampukah dia? Itu persoalan yang akan kita tengok. Tidak lama lagi sekarang ni dah masuk bulan 7 dah. 6 bulan 7 dah hari ni. Kita tengok. 6 bulan 7, 8, 9. Ini 7, 8, 9. 3 hari lagi. Okey. So dalam bulan ini kita akan tengok bagaimana keputusan mahkamah. Dan kalau sekiranya dia dapat tidak bersalah sekalipun atau bersalah sekalipun, kita kena faham bahawa masih lagi rayuan boleh dibuat terhadap kes-kes berikut. 40 lebih kes Najib, 15 kes kalau tersilap Rosmah dan lebih 80 kes ke 70 kes Zahid Hamidi, Nazri Aziz, Isa Samad, even orang semisal pimpinan di dalam UMNO itu sendiri kalau kita tengok. Jadi persoalan-persoalan ini kalau kita timbulkan, sebenarnya dia membawa kita kepada satu naratif yang saya sebut semalam. Adakah benar ikhlas Muhyiddin sebenarnya hendak membebaskan Barisan Nasional ataupun UMNO, ataupun sebenarnya dia nak menjahannamkan UMNO? Macam mana cara dia nak menjahannamkan UMNO? Caranya mudah saja. Sumbatkan mereka-mereka ini ke dalam penjara. Sumbatkan Zahid dan pimpinan-pimpinan lain dalam penjara. Yang tinggal adalah mereka-mereka yang boleh bekerjasama dengan Muhyiddin. Ada tak kemungkinan selepas itu Muhyiddin bubarkan Bersatu, bawa orang Bersatu join balik UMNO? Ada. There is a possibility sekiranya Hishamuddin yang in command, in charge dan juga Azmin in charge. Azmin, Mahathir, Muhyiddin Bersatu dan geng-geng ni akan masuk ke dalam UMNO. Kenapa mereka perlu bersatu masuk ke dalam satu wadah Melayu? Wadah Melayu ini tidak boleh berpecah. Tidak boleh ada Bersatu dan UMNO. Undi Melayu akan pecah. PAS tak apa. PAS boleh dimainkan. Itu PAS tak ada isu. PAS adalah satu parti yang boleh dimainkan dan diperkatak-katikkan. Dan diperkatak-katikkan sebegitu lama. Kalau kita tengok 90 lebih juta UMNO bagi duit kepada PAS. Diakui sendiri oleh Nik Abdoh. Diakui sendiri oleh Haji Hadi. Bahawa PAS menerima duit daripada UMNO. Simple. Terima duit. 2018, Muhtar Senik mengatakan bahawa Anwar akan dihina sehina-hinanya. Muhtar Senik sebut. Sekarang ini dia yang dihina sehina-hinanya. Dia yang dihina sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tengok apa yang berlaku. Kan? Tokyo Drift lah. Tokyo Drift lah, 7.5 inci lah. Kan? Apalah benda-benda macam tu. Tengoklah, carilah sendiri kalau tak faham tu. Google lah pemasuk Montasenik. Dia kata bahawa Anwar akan dihina sehina-hinanya 2018. Tapi sekarang kalau kita tengok, Allah SWT menghinakan dia. Sebab dia kata Anwar kata apa? Bukan serban, bukan jubah, bukan tasbih yang menentukan bahawa kamu itu mulia di sisi Tuhan. Menentukan kamu mulia di sisi Tuhan adalah amal perbuatan kamu. Ahsanu amala. Amal perbuatan yang baik. Bukan cara pakai kita. Bukan cara tutur kita. Cara tutur itu penting. Tetapi apa yang dituturkan itu lagi penting. Cara tutur itu penting. Tetapi apa yang dituturkan itu lagi penting. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya kata dalam keadaan yang ada sekarang ini, kita kena faham satu situasi bahawa Azmin, Mahathir dan juga Isyamuddin sekarang ini masih lagi mencari tempat untuk mereka hendak berpaut. Tempat untuk mereka hendak berpaut. Parti baru yang Azmin nak buat itu dalam keadaan yang kucak-kacir. Dalam keadaan yang tidak menentu. Dalam keadaan yang tidak tahu. Kalaupun boleh diwujudkan parti baru, dia kena berdepan dengan parti seperti PKR, DAP, Amanah, UMNO, Bersatu. Belum tentu dia diterima masuk dalam Mufakat Nasional. Kerana apa? UMNO selama ini memandang bahawa Azmin dan Zurada itu sebagai satu liability. Dia memandang UMNO memandang Azmin dan Zurada itu sebagai satu liability. PAS confirm tak akan terima Azmin. Disebabkan kes semburit dia tu. Kes sandakan pada kenangan itu. Confirm dia takkan terima. So, ke mana Azmin selepas ini? Kenapa 2 malam, 3 malam ni saya naratifkan benda ini? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan bahawa ahli-ahli politikus ini adalah mereka yang cuba untuk cari makan dan terus kekal untuk cari makan. Mereka cuba untuk cari makan dan terus kekal untuk cari makan. Cari makan untuk apa? Diri mereka, kroni-kroni mereka. Tak kisahlah. Tapi poinnya adalah ke arah itu. Cita-cita Azmin terlalu besar. Cita-citanya adalah menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia yang boleh command everything. Dia dah jadi Menteri Besar Selangor. Dia dah menjadi Menteri Besar Selangor 2 kali. Cuma kali kedua tu dia tak habis, dia pergi jadi Menteri Ekonomi, diambil oleh Mahathir. Sedangkan jawatan Menteri Ekonomi itu tak pernah wujud pun dalam kerajaan Malaysia. Dia ambil MOF tu, di Menteri Keuangan itu, bahagian yang berduit itu, bahagian yang pegang duit itu diberikan kepada Azmin. Maka tinggallah Lim Guan Eng, tukang buat polisi, tukang cop. Tu je. Jangan kita ingat kewangan kita ni dipegang oleh Cina. Tak. Kewangan kita dipegang oleh Melayu. Betul. Dan nama dia adalah Azmin Ali pada zaman Pakatan Harapan dahulu. Minum. Bismillah. Sebab itu tuan-tuan, dalam menghadapi situasi yang ada sekarang ini, kita hanya boleh katakan satu perkara. Kesatuan hati kita itu adalah satu perkara yang sangat penting. Hashtag setia kawan itu adalah perkara yang sangat penting. Saya bagi tahu amanah, saya bagi tahu DAP. Nak betulkan negara ini tak cukup sekadar dengan kuasa. Nak betulkan negara ini, kuasa itu perlu dipegang oleh orang yang betul. Sebab itu saya bagi tahu dengan Mat Sabu. Saya bagi tahu dengan Mat Sabu dalam posting saya hari itu. Betul Bang Mat. Bang Mat kata, saya ni bukan orang gila jawatan. Betul Bang Mat, saya setuju. Saya setuju Abang Mat bukan orang yang gila jawatan. Tetapi kami juga tidak setuju Abang Mat bagi jawatan pada orang yang gila. Siapa orang gila? Fahamlah, orang tua yang gila nak pegang jawatan tu. Sepatutnya masa ini dia duduklah di masjid, beribadah kepada Allah SWT. Kita setuju Abang Mat bukan gila jawatan, tetapi kita tidak setuju Abang Mat nak bagi jawatan kepada orang yang gila. Faham maksud saya orang gila kan? Kalau dia tak gila, dia tak fikir pasal jawatan-jawatan. Kita tengok Pak Lah lah. Pak Lah kan. Pak Lah dah lepas jawatan Perdana Menteri, dia pun hidup. Saya respect lah Pak Lah. Saya respect Pak Lah. Bagaimana dia hidup dalam keadaan macam rakyat biasa dan sebagainya. Saya respect Pak Lah. Tapi kenapa masih ada lagi orang-orang semisal ni? Kononnya apa? Untuk menyelamatkan negara. Kalau nak menyelamatkan negara, tuan-tuan dan puan-puan, undur dirilah. Itu cara nak menyelamatkan negara. Skandal-skandal kamu dahulu banyak.
Ada orang kata kat saya, jangan hantar Mahathir banyak sangat. Dia kata, kalau saya tak hantar Mahathir, kalau kita tengok punca kepada masalah semua ini, dia berpusat kepada seseorang bernama Mahathir. Dia berpusat, akhirnya kembali kepada Mahathir. Kalau kita faham root cause analysis kan, kita buat analisa kepada punca masalah, semuanya akan pergi kepada Mahathir. Sheraton, bagaimana mulanya, puncanya. Reformasi, bagaimana mula puncanya. Kejatuhan Musa Hitam, kejatuhan Tengku Razali Hamzah, kejatuhan Ghaffar Babur, kejatuhan Anwar Ibrahim. Ghaffar Babur tak adalah. Kejatuhan Najib, kejatuhan Pak Lah. Semuanya berpunca daripada orang yang sama. Jadi apakah naratif yang mengatakan bakal kejatuhan Pakatan Harapan sekiranya mereka menerima atuk bukan datang daripada Mahathir? Apa kita tidak belajar daripada sejarah? Apa kita tidak belajar daripada sejarah? Sebab itu saya kata sekarang ini, kenapa pentingnya, maha pentingnya Pakatan Harapan itu berpecah belah? Kerana akan wujud satu gerakan untuk take over UMNO, dan bila masa mereka take over UMNO, Pakatan Harapan dalam keadaan yang sangat lemah. Dan bila Pakatan Harapan berada dalam sangat lemah, pada masa itu mampu mereka untuk memenangi pilihan raya yang akan datang. Dalam sentimen yang ada sekarang ini, kita dapati bahawa sokongan rakyat terhadap Perikatan Nasional sudah semakin rendah. Sokongan rakyat terhadap Perikatan Nasional sudah semakin rendah. Bila disebut Perikatan Nasional, we are talking about everyone. UMNO, GPS, PAS, Bersatu, geng sebelah sana, semua menghadapi krisis sokongan sekarang ini. Sebaliknya, sokongan rakyat terhadap Pakatan Harapan mula meningkat. Data-data yang kita dapat menunjukkan peningkatan kepada simpati. Dia bukan sokongan dalam bentuk undi, kita sebut dalam berbentuk simpati. Simpati ini boleh bertukar menjadi undi kalau pilihan raya dilakukan. Sebab itu UMNO beria sangat nak pilihan raya dilakukan dalam keadaan yang cepat. Kerana apa? Kalau sekiranya tidak dilakukan dalam perkara yang cepat, beberapa perkara. Pertama, kalau kita tengok sekarang ini UMNO, Pakatan Harapan, dia sekarang ini macam ni. Memang dia UMNO PN ni kita tinggi, kita tak nafikan. Tetapi dia mula menurun dan ini mula menaik. Before dia catching up macam ni, kalau setahun setengah, masuk 2 tahun, masuk 3 tahun, dia orang tak nak keadaan di mana Pakatan Harapan kuat, PN dalam keadaan lemah, pilihan raya mereka kalah. Itu yang pertama. Kedua, mereka kesuntukan masa untuk membebaskan Zahid dan juga Najib. Najib dan juga Zahid dan juga semisal pemimpin lain, mereka sekarang menghadapi kesuntukan masa untuk membebaskan mereka. Untuk melakukan sesuatu agar mereka bebas. Sesuatu perlu dilakukan dalam kadar yang segera. Kalau tidak, maka mereka akan merengkuk dalam penjara. Kalau merengkuk dalam penjara, kalau tidak state of execution, maka PRK akan berlaku di Pekan, PRK akan berlaku di Bagan Datuk. Mereka tidak mahu perkara itu berlaku. Dan untuk memastikan perkara itu tidak berlaku, the only way, dan yang diajarkan oleh Mahathir dahulu dengan baiknya, ialah Perdana Menteri itu mesti dipegang oleh sama ada orang UMNO atau orang yang setia dan mahu bekerja dengan UMNO. Nampak gaya Muhyiddin bukanlah orang itu. Bukanlah orang yang boleh diharapkan oleh UMNO dalam membebaskan pemimpin-pemimpin mereka ini. Jadi dalam keadaan yang sekarang ini, kita kena faham situasi politik yang ada. Dan kita tahu, macam saya kata, pengakhiran kata saya, insyaAllah, macam saya selalu cakapkan, bahawa yang menang belum tentu menang. Yang kalah belum tentu kalah. Dan saya selalu katakan benda ini, insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau, jangan takut, jangan khawatir. Itu kentut, bukan petir. Jangan takut, jangan khawatir. Itu kentut, bukan petir. Jangan takut, jangan khawatir. Saya nak bagi tahu bahawa insya-Allah selagi mana sokongan kita ada, selagi mana usaha kita kuat, selagi mana kerja kita kuat, kita boleh telangkupkan undi Perikatan Nasional, kita boleh naikkan undi di kawasan orang Melayu. Orang Melayu kita ni sentimen dia takut sangat kepada Cina ni. Saya pun tak faham. Lagi takut daripada takut Tuhan. Takut daripada Cina tu lagi takut daripada takut Tuhan. Oh, habislah negara kita ni, nanti kena jual. Habislah pemimpin kita ni, nanti semua jadi Kristian. Come on, man. Dan main bangsa, main agama ni daripada dulu lagi. Cerita tak habis lah. Perdana Menteri boleh bertukar. Tak mustahil. Perdana Menteri tu boleh jadi orang Cina. Tak mustahil. Tetapi Sultan Agong tak boleh jadi orang Cina. Dia tetap orang Melayu.
Menteri besar boleh tukar jadi orang Cina. Betul. Orang bukan Melayu. Betul. Tetapi Sultan dan TYT negeri itu tetap akan Melayu Islam. Sebab apa? Macam mana TYT nak jadi orang bukan Islam kalau TYT ni kena pegang hal ehwal agama. Islam, agama Islam. So dia mesti orang Islam. Dan kalau sekiranya TYT itu bukan orang Islam seperti mana di Sarawak, maka hal ehwal agama Islam jatuh direct kepada Agong. Agong kena pegang hal ehwal agama Islam negeri di mana tidak mempunyai sultan. Sekarang ni pun sama juga sebenarnya. So itu tuan-tuan dan puan-puan, ke mana hala tuju kita lepas ni, insya-Allah. Yang penting kita tahu bahawa kita nak bawa benda yang ke depan. PRN Sarawak tidak lama lagi, saya dah dengar-dengar bahawa calon-calon mula sudah diinterview oleh PKR. Cuma saya masih tidak puas hati kerana ada yang mengatakan bahawa akan ada rundingan dengan PSB. Tak payahlah. Tak payahlah nak berunding dengan PSB. Tapi saya tahu juga sekarang ini musim broker kan. Broker jual kerusi kan. Bukan murah kerusi, ratus ribu, kadang-kadang juta. Tengoklah. Kalau kaya orang kawasan tu kan, kadang juta. Kita tengok insyaAllah. Okey, sekian saja daripada saya. Kepenatan sudah ini. Kita jumpa malam esok insyaAllah. Kalau tidak ada aral melintang, malam esok. Kalau tidak ada aral melintang, kita jumpa malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, sebarkan video saya ini. Lawan. Tetap lawan. Okey.